Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, mengerusi Lembaga Pengarah KUIP. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Haji Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Sahibus Samahah Fadilah Prof. Datuk Kaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Haji Osman, Rektor KUIPS. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman, Timbalan Rektor Akademi Antarabangsa. Difdi Kehormat Barisan Pengurusan Tertinggi Koalisi Universiti Islam Perlis, warga kerja KUIPS, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada KUIPS kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang berbahagia ini. Dan sebenarnya saya menggantikan Dr. Basri Ibrahim. Jadi slide yang langkah ini adalah perkongsian syarikah, syirkah ataupun syarikat antara saya dengan Dr. Basri Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pendahuluan, sebagai mukaddimah, saya teringat kata-kata Syekh Hasan Hito Hafizahullah, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kalaulah ilmu itu boleh diperolehi dengan sekadar kita membaca sahaja, nescaya tidak perlu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, untuk memberikan ditubayyina linnas ma nuzila ilaihim, untuk memberikan penjelasan, penerangan kepada manusia tentang apa yang diwahyukan kepada mereka. Di sini ia menunjukkan tentang pentingnya kehadiran, kewujudan seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan manusia, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sumber rujukan, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sumber wahyu, baginda adalah sumber untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita mematuhi dan bagaimana perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita nak hidup bersyariat, bagaimana kita nak mengikut jalan yang benar, jalan yang lurus di dalam konteks kita beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita kembali kepada sunnah, pentingnya kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, pentingnya ada seorang nabi yang diutuskan untuk menjelaskan kepada umat, kepada manusia, dan pentingnya ada guru-guru dan ulama-ulama dalam konteks hari ini untuk menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana kita hendak memahami cara beragama yang betul. Kalau tidak, cukuplah dengan kita membaca buku-buku dan dengan mudah orang ramai terpengaruh dengan dengan bacaan mereka, tetapi mereka perlukan kepada penjelasan daripada ulama yang berautoriti, ulama yang pakar dalam bidang-bidang yang berkait dengan agama kita. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW sebagai manusia, baginda dengan sifat kemanusiaan baginda, sebelum baginda menjadi Rasulullah, diutuskan oleh Allah, sebelum baginda menerima wahyu, baginda adalah seorang manusia seorang muda yang dilahirkan di kota Mekah, dan cara hidup baginda SAW juga sebagai seorang seorang ahli Mekah pada waktu itu, tidak ada perbezaan dengan orang-orang Mekah yang lain dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi adat dan seterusnya. Sebab itulah ada banyak persamaan adat-adat pemakaian, seperti baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan baginda ada tongkat. Ada orang kita salah faham, kadang-kadang dia kata ini adalah sunnah. Jadi dia ambil tongkat itu, dia kata sebab apa? Sebab dia adalah sunnah, sebagaimana Datuk Ibu Hagia Datuk Datuk Mufti kita menceritakan tadi. Ada perkara-perkara daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertujuan untuk tasyri', bertujuan untuk kita
ikuti dan contohi dan kena patuhi, dan ada yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai uruf, sebagai adat, sebagai perkara jibilli. Jadi perkara yang jibilli ini termasuklah capal ataupun pemakaian serban. Abu Jahal juga pakai serban, Abu Lahab juga pakai serban, sebab pakaian orang Arab pada waktu itu. Jadi kita kena faham dalam konteks kita beragama, bukan itu perkara yang sepatut di-highlightkan ataupun ditekankan, difokuskan, diutamakan. Kalau kita tengok Imam Al-Bukhari mengembara, ada orang buat kajian daripada Bukhara sana, mengembara ke Baghdad, kemudian pergi ke Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, berapa ribu kilometer. Dia meninggalkan keluarga dia, semata-mata naik kenderaan, naik kuda, naik unta, macam-macam untuk mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang sungguh berharga, rujukan yang paling utama. Jadi kalau kita tengok dalam dalam konteks sekarang ni ataupun dalam konteks dunia akademik, disebut saja Al-Bukhari, akhrajahul Bukhari, orang tak tanya dah mustawa ataupun level hadis, kesahihan hadis tersebut, kerana dia letakkan syarat-syarat yang ketat. Tetapi saya nak ceritakan di sini bagaimana usaha beliau itu mengumpul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha a'immah as-sunnah yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian kita tengok An-Nasai, kemudian kita tengok yang lain-lain lagi, Muslim yang lain-lain lagi, mereka berusaha. Kenapa mereka? Tapi mereka tak utamakan aspek-aspek uruf ataupun jibilli, perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah sebagai manusia. Tapi mereka mengumpul, memberi penekanan kepada hadis-hadis yang merupakan sumber at-tashri', yang merupakan sumber perundangan. Walaupun begitu, para sahabat mengumpul, merekodkan, merakamkan pengalaman mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat sekian-sekian, Rasulullah tidur macam mana. Mereka menakalkan Anas, bagaimana kita tahu, yang merupakan pembantu PA kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik dia banyak menceritakan bagaimana Rasulullah qada hajat, bagaimana Rasulullah menggunakan, kadang-kadang guna kayu sebagai contoh. Jadi ini menjadi bahan rujukan, bahan bacaan untuk umat Nabi Muhammad SAW mempelajari bagaimana perbuatan dan tidak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini membantu kita memahami bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks, sebagai contoh, dalam konteks sekarang ni ada air, kita boleh istinja dengan air, ada tisu, boleh beristinja dengan tisu. Jadi perbuatan Rasulullah menggunakan bahan-bahan selain daripada air tadi, perbuatan Rasulullah SAW itu sebenarnya merupakan tunjuk ajar bagaimana kita hendak melakukan istinja, dan tidak semestinya, tidak perlu dispesifikasikan kita guna kayu ataupun bahan-bahan kering yang lain, mana selain daripada tisu. Dan konteks sekarang kita ada tisu sebagai contoh, ia boleh digunakan juga. Jadi ia sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Dalam konteks kita berinteraksi dengan sunnah ini, kita kena faham pembahagian yang besar, iaitu tasyri'i dan juga bukan tasyri'i. Definisi sunnah tadi kita sudah dengar Sahibus Samahah Datuk Mufti menjelaskan tentang pembahagian sunnah yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan baginda ataupun ucapan ataupun takrir baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa sunnah qauli ataupun kata-kata ucapan Rasulullah itu adalah merupakan yang terbanyaklah. Rasulullah ajar kita, Rasulullah innamal a'malu binniyat, ucapan Rasulullah yang berbentuk jawami al-kalim, yang bentuk ringkas tapi memberi makna yang banyak, itu merupakan nas. Dan kita tahu bahawa sumber perundangan Islam, nas yang paling utama adalah daripada Al-Quran, kemudian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the primary sources of syariah. Okay, kemudian kita ada ijma', kita ada qiyas, kemudian kita ada secondary sources yang merupakan sumber-sumber ijtihad yang lain ataupun sumber-sumber adillah yang lain. Tapi yang primary, yang paling utama adalah Al-Quran dan sunnah, kerana di sinilah sumber untuk kita mengetahui
wahyu yang diturunkan. Jadi wahyu yang diturunkan itu sama ada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap perkara-perkara yang mengikut hawa nafsu, tetapi ia adalah perintah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam ungkapan baginda ataupun dalam perbuatan baginda, termasuklah takrir. Rasulullah tidak mengingkari. Yang pertama itu kita tengok takrir, Rasulullah tidak mengingkari sahabat memakan dab, walaupun Rasulullah SAW tidak memakan dab. Baginda daripada Mekah, baginda beritahu laisa min ta'ami qaumi, ini bukan makanan kaumku, tetapi tidak mengingkari. Perbuatan Rasulullah tidak mengingkari. Ada juga perbuatan yang Rasulullah mengingkari. Sahabat menjual buah kurma yang baik daripada Khaybar, 2 kilo dengan 1 kilo sebagai contoh, 2 cupak dengan 1 cupak, sebab ini kualiti lebih baik, ini kualiti kurang baik. Rasulullah mencegah terus. Akullu tamar Khaybar hakadha. Rasulullah bertanya, adakah semua tamar daripada Khaybar begini? Rasulullah kata bi'hu bidarahim thumma ishtari bihi janiban. Kalau tak silap, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata jual dahulu. Jadi Rasulullah tegur terus. Rasulullah tegur terus, kalaulah perbuatan itu tukar tamar dengan tamar, 2 cupak dengan 1 cupak, boleh menyebabkan, boleh berlakunya riba sebagai contoh. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur terus, mengingkari kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di depan baginda dan baginda mengetahuinya, kalau benda itu bercanggah, kalau benda itu bercanggah dengan syariat. Orang Madinah membeli salam, membeli buah tamar yang belum dituai ataupun belum datang petani-petani perlukan kepada modal. Dijual dah, dia kata saya jual berapa kilo, berapa cupak tamar saya musim yang akan datang. Jadi Rasulullah menegur, dia kata man aslafa fi syai' falyusrif fi kailin ma'lum wa bazlin ma'lum ila jalin ma'lum. Rasulullah mengajar, maknanya Rasulullah menegur terus, kalau kamu nak buat juga transaksi bank salam ini, membayar dahulu barang yang kamu tempah, kena ditentukan harga sekian, barang sekian, berat sekian, dan tempoh delivery bila dia akan dihantarkan sebagai contoh. Jadi Rasulullah menegur sekiranya ada sesuatu perbuatan ataupun aktiviti yang mana perlu ditegur ataupun yang dianggap tidak patuh syariah. Jadi ada kalanya kebanyakan amalan setengah-setengah sahabat tidak ada. Jabir berkata kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Saya tak nak terjemahlah hadis itu. Maknanya ada perbuatan-perbuatan yang mana mereka melakukan sesuatu dan Rasulullah tidak mengingkari perbuatan mereka, jadi ini dianggap sebagai takrir. Ini juga dianggap sebagai perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dibuat oleh baginda tadi Datuk Mufti sudah menceritakan khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berkahwin lebih daripada 4. Jadi orang kita salah faham, dia kata saya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahwin lebih. Memang ada di Indonesia, kadang-kadang di Malaysia berkahwin lebih daripada 4. Dan ini tidak, maknanya dia beristidlal dengan cara yang tidak betul, diguna hujah, diguna hadis, tapi tidak betul, kerana itu adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak lagi perkara lain, tidak menerima zakat, keluarga baginda tidak menerima zakat sebagai contoh. Dan ini adalah khusus baginda, bagi Rasulullah SAW witir itu adalah wajib sebagai contoh. Jadi ini adalah khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga wisal, sebagaimana Datuk Mufti sebut tadi, wisal itu sambung puasa, bukan tak berbuka waktu maghrib, buka lepas isyak, buka lewat. Jadi ada orang yang semangat nak buat ibadat lebih, mereka kata nak dapat pahala lebih, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan-perbuatan tersebut ada yang khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda boleh menikah tanpa saksi. Dalam Quran pun sebut tentang perempuan wahabat nafsaha in aradan nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah sebut spesifik, ini adalah khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang-orang beriman yang lain sebagai contoh. Kemudian jibilli dan uruf, sebagaimana kita dengar tadi,
memang dia buat di atas dasar dia itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang Arab pada waktu itu yang tinggal di Mekah kemudian ke Madinah Al-Munawwarah dengan cuaca dengan persekitaran pada waktu itu. Jadi ini kebanyakan ulama memutuskan bahawa ia adalah perkara yang harus, perkara yang harus kita ikuti dan bukan bererti tasyrik, bukan mesti berertinya wajib. Dan ini adalah saya tengok perkara yang menarik tentang Islam. Murunah, bagaimana fleksibilitinya Islam. Sebab itulah sekarang ni kita tengok ramai orang boleh terima Islam. Di dunia barat kita tengok ramai dah. Dulu kita nak cerita Islam kepada orang putih pun susah. Sekarang ni orang putih dah masuk Islam, boleh cerita tentang Islam lebih baik daripada kita. Mereka belajar, mereka mengaji dan mereka mendapati apa yang ada dalam agama Islam itu memang convincing. Cukup bukti-bukti yang kuat dan boleh menyebabkan hati mereka tertarik dengan Islam. Dan flexibility Islam ini yang tidak memaksa, bukanlah satu rejim kita kena pakai macam seperti pakaian Arab, kita kena naik unta, bukan begitu. Jadi boleh menyebabkan orang menerima Islam dengan mudah kerana ada unsur murunah dan flexibility dan mereka memahami. Ini penting. Cara memahami tadi, maknanya kita tidak boleh memaksa orang. Tidak boleh memaksa orang tentang perkara-perkara yang jibilli ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang Arab pada waktu itu. Ada juga perbuatan Rasulullah yang dilakukan al-bayan, seperti dalam Al-Quran sebut aqimis solah. Dalam Al-Quran sebut wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan bayarlah zakat. Jadi hadis ataupun Rasulullah SAW dalam sunnah baginda mengajar bagaimana zuhur berapa rakaat, bagaimana kita nak menunaikan sembahyang. Ini adalah dipanggil bayan, dan ini menurut fuqaha ia adalah wajib kita ikuti kerana ia adalah bayan kepada mujmal. Quran sebut tentang wajib zakat. Apakah harta yang diwajibkan zakat? Sunnah menceritakan harta-harta yang diwajibkan zakat padanya. Berapakah miqdar ataupun kadar jumlah zakat? Quran tak sebut, sunnah menjelaskannya. Ini juga adalah salah satu daripada fi'il perbuatan Rasulullah yang merupakan penerangan perkara yang wajib diikuti. Kemudian yang seterusnya kita tahu tadi jibilli itu harus asalnya. Kebanyakan ulama berpegang bahawa ia adalah harus. Cuma ada yang anggap setengah tu anggap dia kata anggap sunat kerana kalau buat juga cinta, sebab cinta Rasulullah. Ada yang anggap sunat, tapi kebanyakan ulama yang menganggap ia adalah harus, tak buat apa tak apa, nak buat apa tak apa. Taqarrub, perkara seterusnya adalah taqarruban ila Allah ataupun fi'lut ta'at. Kita tengok dalam kitab Waraqat Imam Al-Juwaini, dia kata fi'lu sahibis syariah la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbah wat ta'ah aw ghairu dhalik. Fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmal ala al-ikhtisas bihi wa illam yadul la yukhtas bihi. Secara umumnya perintah kepada Rasulullah juga adalah perintah kepada umatnya. Dan apabila ada dalil ia adalah khusus kepada Rasulullah, maka ia adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang perbuatan fi'lut ta'ah ataupun ibadat. Dia fa yuhmal ala al-wujub inda ba'di ashabina, dalam mazhab Syafi'i sendiri dan kebanyakan ulama saya perhatikan mereka mempunyai pegangan yang sama ada boleh berlaku wajib ataupun boleh berlaku sunat ataupun yutawakaf. Jadi fi'lu at-ta'at dalam konteks mereka sebutlah contoh, dia kata khutbah Rasulullah berdiri khutbah, adakah perbuatan berdiri itu khutbah ini adalah kita tahu bahawa kalau sembahyang jemaah rukun sembahyang jemaah. Jadi ada khilaf, mazhab Hambali kata disunatkan berdiri, samalah juga tentang witir dan seterusnya. Kemudian fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah wat ta'ah fa yuhmalu ala al-ibahati fi haqqihi wa haqqina. Ini dalam matan Waraqat Imam Juwaini, ini kitab Waraqat ni terkenal lah dalam usul fiqh. Dia kata sekiranya bukan wajah tasyri' ataupun bukan ghairu wajhil qurbah wat ta'ah, dia kata fa yuhmal ala al-ibahah fi haqqihi wa haqqina, maka ia dianggap sebagai harus. Saya kena skip setengah-setengah slide ini. Pandangan ulama tentang sunnah jibiliyah, majoriti ulama mengikut sunnah, majoriti ulama berpendapat bahawa mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk jibiliyah dan adat adalah harus sahaja. Dan juga dalam kalangan ulama yang menghukum sunat berbuat demikian. Kemudian Ibnu Amir Al-Hajj menukilkan dalam Al-Madkhal daripada Imam Ghazali, kunci kebahagiaan terletak pada mengikut sunnah dan mengikut Rasulullah SAW pada semua sumber yang dibawa baginda. Gerak diam baginda SAW malah melibatkan cara makan baginda sendiri, tidur dan juga bercakap.
menurut Syekh Islam Ibn Taimiyah, mengikut Rasulullah SAW dalam perkara yang membabitkan adat disyariatkan pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh baginda dan bukan perbuatan baginda itu sendiri. Baginda berkahwin, memang sunat kita berkahwin. Baginda makan, sunat kita makan. Tetapi makanan apa yang dimakan oleh baginda tidak semestinya, kita tidak terikat dengan makanan apa yang dimakan oleh baginda. Baginda berkahwin boleh sampai 9 orang, kita tidak terikat dengan kita tidak terikat dengan perkara yang dikhususkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata Ibn Taimiyah kata para sahabat di Madinah makan makanan Madinah, kemudian mereka membuka Mesir. Mereka makan makanan di sana, ia bukan menjadi halangan. Kita tahu bahawa para sahabat membuka banyak tanah, berperang dengan Farsi, menjajah Farsi, berperang dengan Rom, dan mereka juga cuba membuka kota Konstantinopel. Sudah pasti perkara-perkara yang ada murunah, perkara yang merupakan uruf dan jibilli tadi, mereka bertoleransi ataupun mereka tidak menganggap perkara itu menjadi halangan, kerana banyak perkara-perkara yang yang kita rujuk kepada Rasulullah SAW yang bersifat jibilli ataupun uruf tadi bukanlah berbentuk tasyri' ataupun wajib kita ikuti. Dalam Al-Quran tadi, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi setengah ulama kata menjadi sunat, walaupun jumhur menganggap menjadi harus ataupun ibahah sahaja kita nak ikut tak ikut perkara jibilli. Ada yang menganggap sunat kerana mereka tengok kepada dalil ayat Quran yang berbentuk umum, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi dalam ayat ini pun kalau kita tengok tuan-tuan, ditekankan apa yang dibawa oleh Rasulullah, wa ma nahakum. Ada perkara yang dilarang memang the bottom line itu kita tak boleh melepasinya. Perkara yang dilarang mestilah kita tinggal. Jadi dalam konteks hari ini kita tengok jelas sekali tak banyak perkara yang dilarang oleh syarak. Dalam konteks muamalat sebagai contoh, beberapa perkara sahaja yang dilarang oleh syarak, riba, penipuan, mukamarah, berjudi sebagai contoh. Tapi banyak lagi aktiviti ataupun transaksi perniagaan yang banyak lagi yang dibenarkan oleh syarak. Jadi perkara yang dilarang itu adalah beberapa sahaja perkara. Samalah juga dalam konteks haji ataupun umrah, dalam keadaan ihram, sahabat tanya Rasulullah, mallazi yalbas al-muhrim, apakah perkara yang dipakai oleh orang yang berihram? Rasulullah menjawab, dia tak boleh pakai dia tak boleh pakai pakaian berjahit, tak boleh pakai burnus, tak boleh pakai kasut. Jadi Rasulullah memberitahu perkara-perkara yang perkara yang dilarang. Jadi perkara yang dilarang ini mestilah kita hindari. Jadi itu sebagai contoh saja. Dalam keadaan ihram memanglah kebebasan kita memang terhad, tetapi dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, sebagai seorang Islam, banyak kelonggaran. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mestilah kita ikuti. Fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh baginda mestilah kamu tinggalkan. Dan tidak wajar kepada seorang Islam terlepas pandang perkara tersebut. Jangan ada yang menyatakan perkara tersebut hanya melibatkan perkara adat dan tidak ada makna mengikutnya, kerana dengan tindakan sedemikian ia akan menutup pintu-pintu yang besar ke arah kebahagiaan. Jadi sayugia untuk kita mengenali, sayugia untuk kita mendekatkan diri, mencintai Rasulullah SAW. Sayugia bagi kita untuk tahu apakah perbuatan baginda, makanan baginda dan tabiat baginda, tindak tanduk baginda, perbuatan baginda. Itu semua adalah kerana kita mencintai Rasulullah SAW, mimbab kerana kita ingin mengambil petunjuk dan mengambil iktidak, kita ingin mencontohi dan juga ingin mematuhi Rasulullah SAW. Jadi saya rasa saya banyak ulang benda yang sudah diceritakan ataupun dibentang oleh Sahibul Samahah tadi. Kemudian ada juga perkara yang mungkin sikit lagi, seperti Syekh Amin Syangkiti membahagikan sunnah ini, sunnah tentang sunnah jibilli ini, ataupun tasyri'i dan jibilli ini kepada dua. Yang pertama, jibilli mahad. Jibilli mahad ini memang benda itu khas
perbuatan sebagai Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab pada waktu itu. Dan ini adalah tidak wajib kita ikuti dan ia adalah ibahah. Yang kedua, yang bukan jibili, bentuk tasyri'i. Jadi itu kita kena ikut. Yang ketiga, dia ada gabungan. Seperti Rasulullah. Yang ketiga tu dia ada gabungan antara tasyri'i dengan dengan jibili. Dia berlega sekitar jibili dan juga perundangan. Seperti Rasulullah menaiki kenderaan ketika baginda melakukan tawaf sebagai contoh. Adakah wajib kita naik kenderaan juga? Jadi ulama berpendapat ia berlega sekitar sunat ataupun harus sahaja. Dalam konteks sekarang ni memang susahlah kita, maknanya kita nak naik kenderaan mengganggu orang lain, tak boleh. Jadi benda itu harus, tidak semestinya kita kena menaiki kenderaan. Samalah juga Rasulullah sebagaimana saya bersama sebut tadi, masuk Mekah daripada mana, keluar Mekah daripada mana, dan tempat Rasulullah singgah, Rasulullah berhenti, itu juga antara benda itu boleh dianggap oleh setengah sebagai sunat dan ataupun ia adalah sebagai harus sahaja. Sunnah jibiliyah sahaja hukumnya adalah harus jika diikuti tidak ada kesalahan apa-apa. Seperti Ibnu Umar memakai sepatu as-sibtiyah tadi. Sepatu sekarang ni capal ni jadi terkenal, lately jadi terkenal. Sebab ada orang yang promosikan capal. Jadi saya pun pelik juga kenapa dalam banyak-banyak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benda itu yang kita timbulkan ataupun kita puja ataupun kita utamakan. Sedangkan banyak lagi, sebagaimana saya cerita awal tadi, Imam Bukhari pergi nak kumpul hadis Rasulullah SAW, nak belajar, nak kaji, nak kumpul, nak pastikan hadis-hadis yang sahih, banyak beribu-ribu kilo dia travel. Tapi kita senang-senang saja. Kita ambil capal Rasulullah, buat simbol, letak atas kepala, letak macam-macam kita buat. Bangunan pun kita buat lambang capal. Jadi saya pun tak faham kenapa dia jadi macam jadi syiar. Saya tertarik tentang pernah saya tanya seorang profesor dekat masa saya dekat Edinburgh dulu, Scotland dulu, Profesor Helen Brand, kenapa lambang, daripada mana ambil lambang Islam? Kalau kita tengok, kalau Kristian cross, lambang Yahudi dia ada lambang dia, lambang Islam kenapa bulan sabit dan matahari? Jadi dia kata bagi dia benda tu lebih kepada oriental, simbol. Dia kata simbol yang digunakan, dia kata di sebelah timur masa waktu itu. Jadi lebih maknanya dia sendiri tak boleh nak explain. Tapi maknanya bulan dan bintang itu menjadi simbol kepada Islam dan diterima pakai. Mana-mana pun masjid kita pun kita buat bulan sabit bintang. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ni orang nak ambil capal itu nak letak nak menunjukkan image mewakili image Islam. Jadi itu sangat mengelirukan lah, sangat pelik dan mengelirukan. Kerana ia asalnya adalah perkara yang jibili, perkara yang sepatutnya harus sahaja. Maknanya tak semestinya kenapa kita duk sibuk nak angkat benda-benda yang sedemikian untuk kita utamakan. Kemudian Imam Syafi'i pernah minum secara berdiri kerana mengetahui baginda SAW pernah minum secara berdiri. Ini juga menunjukkan keharusan. Okey, penutup sunnah jibiliyah bukanlah sumber perundangan yang wajib diikuti. Sesiapa sahaja yang berusaha mengikutnya diharuskan dan tidak menjadi kesalahan apa-apa. Ia melibatkan perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia. Jadi itulah sahaja apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada kamu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.